Terima kasih Datuk Yang Bertua. Pada lihat yang berhormat, pertamanya bagi pihak Kementerian Kedah, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, saya mengeluhkan hal-hal yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian untuk membahas kepala-kepala peruntukan di bawah P29 dan B29 di bawah kementerian ini. Sebanyak keseluruhannya begitu banyak yang telah pun 16 semuanya yang telah pun membahaskan. Ada yang panjang lebar, ada yang out of point, tapi kebanyakannya memang ada kaitan dengan perkara-perkara di bawah kepala-kepala butiran di bawah kementerian ini. Untuk perhatian ataupun sebagai ulasan kepada perkara-perkara yang dibangkitkan, saya tidak bercadang untuk menjawab satu persatu kerana banyak perkara yang dibangkitkan adalah berlapis ataupun berkali-kali dibangkitkan. Maka saya akan beri ulasan berasas kepada kepala-kepala isu tertentu, seperti satunya mengenai dengan IGM, kedua mengenai dengan tenaga yang boleh dibaharui ataupun perkara-perkara di bawah MG Malaysia Green Technology Corporation dan SEDA, dan seterusnya perkara-perkara berkaitan dengan negeri seperti negeri Sarawak, negeri Sabah dan negeri-negeri seperti Johor dan Melaka. Selepas itu perkara-perkara yang berkaitan dengan tarif, perkara-perkara yang berkaitan dengan kemalangan di Cameron Highland dan juga metering dengan TNB, dan akhirnya nanti perkara-perkara berkaitan dengan bekalan air negeri Selangor. Karena itu hal-hal yang berhormat banyak menyentuh dan kebanyakannya berisi politik. Jadi saya mau beri ulasan dan jawapan yang berasas kepada fakta keadaan sebenar. Dan saudara, Gombak ini, karena banyak yang dibangkitkan tadi, dari segi fakta pun banyak yang boleh dipersoalkan. Kalau mau tunggu jadi menteri besar baru dapat maklumat yang tepat dan seterusnya. Itulah jawapan politik. Nanti akhir-akhir kita. Yang penting kita mau cari penyelesaian kepada keadaan bukan saja di Selangor, tetapi di seluruh negara kita, maupun dari segi bekalan air, segala bekalan listrik, pembentungan dan seterusnya. Satu pengurusi antara yang telah pun berucap dan membangkitkan beberapa perkara adalah yang banyak adalah semalam. Yang lain ini baru timbul tadi pagi. Semalam kita sampai 10.30. Saya harap-harap mau tutup sudah semalam, tapi disambung lagi dengan 6 orang lagi tadi. Tapi yang berhormat Hulu Langat, bekas mantan profesor, antaranya balik pembangkang yang cukup balance dia punya pandangan sebagai saintis. Saya pun dulu duduk sana dekat Bagan semua ini 2 panggal, 8 tahun di sana. So pernah duduk sana, sini 3 panggal, sana 2 panggal. So I know how you feel, but I want to say that in the way we deal with things, we are very sincere. I want to find solution. Okay? Itu lama lagi, belum tahu lagi. Kami bilang ini kali lah, lain kali pun belum tahu lagi. Okey, pertamanya berkaitan dengan MGTC, ada beberapa ahli yang berhormat yang telah pun menyentuh perkara ini. Sejak penubuhan Malaysia Green Technology Corporation MGTC pada tahun 2010, berbagai pencapaian telah dicapai dalam usaha membangunkan bidang teknologi hijau. Dan MGTC telah dipertanggungjawabkan untuk merancang, membangun kerangka dan melaksanakan berbagai program dan institut teknologi hijau di negara ini. MGTC juga bertindak sebagai pusat rujukan kepada pihak industri dari segi latihan, keusahawanan, business matching dan teknologi transfer dalam usaha memastikan bidang teknologi hijau
sebagai pemacu ekonomi negara. Sememangnya banyak program-program yang telah pun dikendalikan. Annual report pihak MGTC ini boleh diperolehi dan saya beri bekal kepada ahli-ahli yang berhormat yang ingin minat untuk menelitikan lebih terperinci mengenai peranan dan sumbangan. Antaranya ialah untuk memainkan peranan bersama dengan SIRIN dan Jabatan Standard dalam membangun standard-standard dan produk dan perkhidmatan hijau khasnya melibatkan perusahaan kecil dan sederhana, menerusi pelaksanaan program My Hijau dalam meningkatkan daya saing pengeluar dan pembekal tempatan di pasaran tempatan dan juga global, dan program antaranya ialah My Hijau Procurement, My Hijau Labeling, My Hijau Directory, My Hijau SME dan Industri. MGTC juga telah dilantik sebagai industri lead body oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia untuk membangun modul-modul latihan kemahiran berkaitan teknologi hijau yang akan dibangunkan oleh institusi-institusi latihan kemahiran. Selain daripada itu, MGTC juga telah membangun kerangka ataupun framework perbedanan hijau berlandaskan konsep perbedanan rendah karbon atau low carbon city, dan konsep yang dibangun secara kolaborasi dengan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa itu kini dalam proses pilot, melibatkan 4 lokasi: Majlis Perbendaharaan Hang Tuah Jaya di Melaka, Majlis Perbendaharaan Miri di Sarawak, kampus Universiti Melaya, dan kampus utama di SK Kudai Johor. Seperti mana juga yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat termasuk Parit Sulung dan juga ahli-ahli yang berhormat yang lain, ialah berkaitan dengan IGM, International Green Energy Exhibition and Conference. Dan untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, sukacita saya maklumkan bahawa sememangnya program ini sudah adalah tahun yang keempat dilaksanakan, dan sememangnya pada kali ini dia dianjurkan sekali dengan Global Entrepreneurship Conference, summit sebenarnya, dan yang pada mulanya Presiden Amerika Syarikat Tuan Obama dijangka untuk hadir, dan akhirnya Secretary of State-nya yang telah mewakili, dan sedikit sebanyak sebenarnya program itu yang sekaligus dilaksanakan pada tempoh IGM itu dilaksanakan telah pun mencapai KPI yang tertentu. Hanya saya katakan bahawa seperti yang berhormat Parit Sulung telah menyentuh bahawa berasas kepada laporan, nampaknya ada mengurang sikit jumlah business transaction dengan izin yang telah pun diperolehi. Tapi untuk makluman ahli dewan yang mulia ini, sebenarnya pada tahun kali ini bilangan pengunjung pun hampir sama, yaitu 56.552, dan transaksi perniagaan adalah 466 juta banding dengan 1.3 bilion pada tahun yang lalu. Dan dari segi booth sebenarnya pun ada menurun 467 saja, disebabkan 2 program yang dianjur bersama. Satu, Global Entrepreneur Summit, mereka pun menggunakan space untuk booth-booth tertentu, security yang tight juga pada waktu itu, maka sekaligus dia mengurangkan kehadiran pihak awam. Namun itu satu pengalaman bagi kita, dan kita yakin bahawa lahir daripada pengalaman sekaligus menganjur satu program antarabangsa global, kita boleh perkasakan lagi IGM pada masa-masa akan datang. Keseluruhannya KPI adalah tercapai kecuali jumlah transaksi perniagaan. Tapi dalam perkara ini pihak Maida masih lagi meneliti, menyusuli apa-apa juga networking yang telah diadakan sepanjang perkembangan ataupun perjalanan IGM. Yang berhormat daripada Menteri, boleh minta sedikit penjelasan contoh potensi daripada pameran itu, apa yang kita boleh
transfer ke Malaysia ni. Umpamanya katalah dari segi hybrid ke, dari segi green incinerator ke, ataupun apa-apa yang berkait dengan itulah. Saya rasa banyak pameran yang Ya, sememangnya pada waktu itu 40% daripada semua pameran pun daripada luar daripada negara kita. Dan pada kali yang pertama kita dapat sambutan yang begitu banyak, bukan saja negara-negara ASEAN tapi negara di Asia. Dan saya melihat pada waktu itu inovasi-inovasi dari segi pameran-pameran yang diadakan, kebanyakan memanglah berasas kepada green technology dalam bidang power, electricity, tenaga, dalam bidang air, dalam bidang pembentungan dan seterusnya, kerana itulah tumpuan konferensi tersebut. Dan daripada saya katakan tadi 466 juta nilai business transaction yang dijalankan, sememangnya ini melibatkan juga teknologi-teknologi daripada buatan Malaysia sendiri dari segi inovasi, creativity projects yang dikeluarkan, yang sekaligus bergabung bersama dengan pihak-pihak pelabur daripada luar negara. Kalau yang berhormat lebih minat daripada itu, saya boleh bekal secara bertulis jenis-jenis transaksi yang telah pun berjalan sebagai contoh-contoh tertentu. Tapi kebanyakannya dalam bidang energy, dalam bidang energy, anything dengan izin yang pertaining to energy efficiency, penggunaan teknologi dari segi berbagai-bagai jenis LED. Satu daripada teknologi yang menarik dan saya melihat pada waktu itu ialah satu projek yang dari segi IP-nya dari Australia. Dia tangkap sunlight dan dia punya konsep during the day dengan izin, tidak harus kita menggunakan tenaga daripada maupun yang menggunakan fosil. Dia tangkap matahari dan dia modify, translate dan magnify dan keluar sebagai lampu seperti ini, tapi cahaya daripada langit saja. Ini antaranya yang begitu menarik yang pihak kementerian bantu untuk memperluaskan sebagai boleh digunakan di tempat-tempat yang sesuai, seperti tempat-tempat pelancongan, single story houses dengan izin dan seterusnya. So saya boleh bekal senarai-senarai tertentu jika yang berhormat terus minat. Yang berhormat daripada Hulu Langat, antara mereka yang telah menyentuh perkara nuklear ini dan ada peruntukan sejumlah 500 juta untuk tujuan promosi dan pendedahan. Dan saya hanya mengatakan di sini berkaitan dengan tenaga berasas kepada nuklear, ini masih dalam tajuk perbincangan di peringkat kerajaan. Masih ingat lagi ada yang berhormat 3 tahun dulu mantan Menteri Kedah pernah juga memberi taklimat bersama dengan Mosti mengenai dengan potensi penjenaan tenaga melalui nuklear. Dan pada waktu itu nampaknya sebenarnya dari segi ahli-ahli yang berhormat, termasuk ahli-ahli daripada pembangkang, neutral dia punya gambaran bagi pihak kami yang menelitikan bahawa ada sambutan yang yang bukan menyeluruh tetapi yang menggalakkan dan berasas kepada apa kejadian di peringkat Fukushima, maka pihak kerajaan telah memberi tumpuan lebih banyak kepada pendedahan potensi dan juga perkembangan terkini dari R&D dalam bidang keselamatan. Jadi selain daripada itu belum ada perkembangan yang terbaru. Satu badan di peringkat Jabatan Perdana Menteri yang disebutkan MNPC telah pun ditubuhkan untuk terus bersama dengan Kedah dan kementerian lain untuk menerajui program-program promosi dan pendedahan. Pada masa yang sama difahamkan perundangan yang perlu jika kita nak pilih hala tuju untuk membekal sebahagian energy mix kita daripada sumber tersebut juga telah pun dijalankan dan dalam proses perhatian bagi pihak kerajaan, ya, bagi pihak kerajaan. Tapi ini memang dari segi cleanliness dengan izin, dari segi cost
dari segi sustainability, satu option yang perlu dipertimbangkan oleh pihak negara walaupun belum ada keputusan muktamad dalam perkara ini. Saya 3 bulan lalu menghadiri satu seminar antarabangsa di Rusia dan laporan di situ ialah selepas Fukushima jumlah permohonan dan perancangan projek yang dijalankan oleh pihak negara-negara yang ingin tapping, ingin menggunakan sumber ini sebagai tenaga lebih banyak daripada minat tinggi, lebih banyak daripada sebelumnya Fukushima terjadi. Dan perbincangan-perbincangan terkini dan R&D yang dijalankan adalah berasas kepada jenis perencanaan tenaga nuklear melalui nuklear yang sederhana, dia punya size seperti 200 meg, 300 meg dan bukan yang ribu-ribu meg. Antaranya misalnya dalam modul yang dikatakan 50 sampai 100 meg yang berasas kepada diangkat dalam barge, boleh dipindah daripada kawasan satu kepada kawasan sini. Okey, teknologi ini masih muda tapi dijangka dalam 3 tahun dia akan menjadi amalan, dan maka itu pihak kerajaan Malaysia perlu meneliti walaupun belum ada keputusan dari segi dasar. Saya harap itu memuaskan yang berhormat daripada Hulu Langat. Seterusnya, saya ingin sentuh apa yang telah dibincangkan mengenai dengan tenaga dan dam, bekalan tenaga dan juga bekalan tenaga di Sarawak dan Sabah. Dari segi yang berhormat Tuaran telah menyentuh beberapa perkara di bawah butiran di sini, ada di sini. Kalau tidak nanti saya tukar tajuk lah. Okey, banyak yang dibincangkan oleh yang berhormat daripada Tuaran dan banyak terfokus kepada perkara SASB dan perkara-perkara berkaitan dengan SAIDI dan seterusnya. Saya hanya mengatakan bahawa usaha untuk mengurangkan gangguan kuasa listrik di Sabah ini adalah satu usaha yang berterusan yang telah diberi perhatian oleh kerajaan pusat sebanyak-banyaknya semenjak 3 tahun ini khususnya. Jumlah peruntukan yang diberi untuk mengurangkan SAIDI dan termasuk tahun hadapan yang 200 sejumlah 265 juta juga termasuk dalam perkara-perkara ini. Dan hasil dari sebelum itu pun cumulatively dekat 460 juta telah digunakan sebanyak dalam tempoh 3 tahun untuk mengurangkan gangguan listrik. Masalah di Sabah ini, yang berhormat dan khususnya yang berhormat dari Sabah ialah kita perlu telitikan juga sejarah pembangunan sektor tenaga di Sabah ini. Dan walaupun usaha telah pun banyak dilaksanakan, dalam pandangan saya mengkali koordinasi dan juga penelitian yang lebih rapi adalah amat diperlukan. Okay. Nak mengurangkan, nak menyelesaikan SAIDI ataupun mengurangkan SAIDI, mengurangkan interruption ini, we need to handle dari 3 perspektif power generation. Dari segi penjanaan, generation, dari segi transmission ataupun penyampaian, dan akhirnya pengagihan, distribution. Dan masalah di Sabah saat ini memang built-in capacity kira-kira 1.2 juta megawatt ataupun 1.200 megawatt. Capacity untuk actual, karena setiap hari saya menerima laporan daripada SASB setiap hari, 2 kali sehari, how much power is generated today and how much is the margin dan seterusnya. Saya boleh katakan bahawa daripada 1.2 megawatt itu kira-kira 880 adalah kegunaan harian. Dan maka dengan itu daripada generation 900 megawatt daripada 1.2 thousand megawatt itu, maka margin adalah di antara 30 hari ini sekadar 30 megawatt marginnya, kerana banyak outages yang IPP yang perlu di dalam keadaan penyelenggaraan dan seterusnya. So when you're talking about 30 atau 40 megawatt daripada actual generation per day, is only talking about 4.4 margin, okay, peratusan.
Okey. Tapi ini keadaan. Namun dengan usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan, khususnya 3 tahun ini, SAIDI telah menurun daripada 2,000 lebih dalam 209 kepada sasaran kita tahun ini 450 minit satu pengguna satu tahun. Saya sedia maklum ini masih tinggi, berbanding dengan Semenanjung di mana kira-kira 60 menit saja satu pengguna satu tahun, dan di Sarawak kira-kira 120. Dan usaha kita adalah untuk to deal with this. But we have to deal at a 3 level: generation, then transmission, and at the same time distribution. Saya katakan pada tahun depan ada 385, almost 400 megawatt will come on stream dengan izin, yaitu 100 daripada SPR dan 300 daripada Kimanis Power, plus beberapa lagi renewable, ada yang 10 meg daripada biomass, dan ada mengkali 5 megawatt daripada solar. Once it is done, next year we should have, kita harus ada penjanaan generation mencukupi untuk 3 tahun saja. 3 tahun. Dan then you have to build. Banyak lagi perlu yang dijalankan. Ini kita perlu sambungkan transmission, the Southern Link daripada Tawau balik pergi Tenam untuk Ulu Padas sampai ke Sepitang balik ke KK. Estimate pun 1.2 bilion untuk transmission. Pengagihan, next will be kita perlu deal with pengagihan. Pengagihan oleh kerana wire-wire di pengagihan di Sabah ini 80% adalah bay uncoated connectors. Bay connector. Di Semenanjung pula 85 sampai 90 all the ABC, aerial coated cables. Itulah di Sabah kayu touching memang dia short tripping, munit sangkut pun dia tripping, kerana dalam usaha dulu membangun memanglah keperuntukan tidak mencukupi atau berkurang, jadi perlu itu. Dan ini estimate kalau nak 5 tahun 4 tahun kita nak ubah, kita ganti ini pun 1.2 bilion. So kita perlu mengatasinya, dan Kerajaan Persekutuan terima kasih kerana Barisan Nasional menang lagi di Sabah ya dengan 2/3. Jadi this is the time, bila lagi ini kalilah untuk nak buat perubahan. Tapi kita perlu sabar juga, peringkat demi peringkat. Tak boleh selesai sekaligus. Sekaligus. Tapi saya yakin kalau semua kerjasama dari pihak pembangkang termasuk, dan juga pada masa yang sama kita kurangkan wastage, increase energy efficiency, kurangkan yang mencuri semuanya ini. Saya yakin bahawa by 2020 we are building 30% margin. Seperti di Semenanjung sekarang pun 30 to 35, 38% margin. Di Sabah 5% today. Nobody can do it kecuali kerajaan kita, dan we have to bekerjasama. Ya, yang berhormat Kota Kinabalu. Sandakan. Sorry. Sandakan. Jangan ingat Kota Kinabalu sih. Ya, Sandakan sini. Ya, Datuk Pengerusi, and then Yang Berhormat Menteri. Satu masalah yang kita menghadapi ialah itu bagaimana Menteri ada undang-undang ke bagaimana menghenti ini pencurian dari ini PTI ini. Bagaimana? Sebab kita mendapat tahu sebanyak ini power yang telah dicuri oleh ini PTI. Tetapi tadi kamu punya pegawai yang sebab ini PTI tidak ada dokumentasi. Jadi kerajaan atau SASB tidak mampu mencharge ini PTI. Jadi saya mau dapat tahu ini Menteri atau apa langkah-langkah menghenti atau menghalang ini. Ini satu masalah yang begitu besar. Baik, daripada Sandakan, kita sedia maklum mengenai perkara tersebut. Tapi keseluruhannya sebenarnya walaupun ada ketara juga kes-kes pencurian ini, termasuk di kawasan-kawasan setinggan ya, tapi tidaklah begitu tinggi sekali. Kita estimate less than 3%. Tapi kalau translate itu kepada power, kepada ringgit Malaysia pun puluh-puluh juta juga. Antara masalahnya ialah satu, ini sifat mencuri lah, ya. Dan sebenarnya kita tidak boleh persalahkan juga pegawai-pegawai SASB.
Dirang pernah perlihatkan saya satu video di mana dirang putuskan pada jam 10 dan pukul 3 itu beberapa orang itu pergi sambung balik, ya. Pada hari yang sama pun mereka boleh sambungkan ini kawasan-kawasan setinggan yang ada PTI ataupun orang lokal tetapi yang tinggal sementara di situ. Dan karena wire kita itu, kabel kita itu B, dia main macam cowboy punya style. Dia ambil itu wire begini-begini dan dia buang, sangkut sudah sana, ya. Sangkut di sana, dia boleh tap the wire, tap the energy sudah. Tapi ini perlu kerjasama dari semua pihak. Satu, majlis daerah tempatan, itu municipal council have to cooperate. Dan of course SSB, officers surveillance have to be, perlu juga dijalankan. Dan masyarakat kita perlu juga didedah dalam perkara. Satu, dia bahaya. Kedua, memang dia salah dari segi perundangan. Dan ada juga beberapa kes yang telah pun diambil tindakan dan seterusnya. Saya tidak beri bakal berapa banyak pada saat ini, tapi saya beri bakal secara bertulis. Ada satu Allah yang berhormat juga yang menyentuh dalam perkara ini. Tapi keseluruhannya adalah berbanding dengan Semenanjung memang ada tinggi sedikit, tetapi dalam keadaan di bawah 3% daripada pencurian. Tapi ini kita tidak boleh tolerate, dan perlu kerjasama semua pihak, termasuklah JKK, JKDB untuk memberi laporan apabila ada bukti bahawa ada orang yang telah pun mencuri tenaga melalui illegal connections dan seterusnya. Yang berhormat dari Tuan juga telah menyentuh memang pihak perkara berkaitan dengan pengurusan ICSB. Kutipan keseluruhan yang diperolehi oleh SCSB dari segi tarif yang dikutip hanya mampu untuk mengutip 80% saja daripada kos keseluruhan operasi. Itu pun dengan kerajaan pusat membayar CAPEX, Capital Development. Okay, which is annually, kalau tahun depan saja pun 262 juta. Belum masuk lagi projek-projek khas seperti bawah SAIDI. Pada masa yang sama juga diesel subsidi. Pada tahun yang lalu 560 juta subsidi pekerjaan persekutuan. Okay. Tanpa itu memang itu pendapatan mereka tambah lagi merosot. Tapi sukar kita untuk mengatakan bahawa ini salah SCSB ataupun ini kelemahan pengurusan. Untuk makluman yang hormat Tuan dan yang lain, sebenarnya dia adalah anak syarikat TNB, dan TNB menentukan KPI tertentu bagi pengurusan SCSB untuk mencapai dari segi energy efficiency, dari segi income, dan banyak lagi segi. Dan kita di kementerian melalui Suruhanjaya Tenaga juga menentukan beberapa KPI bagi mereka menerima. Untuk makluman misalnya, saya rasa baru saja selepas hampir 6 tahun salary scale untuk SCSB ini disemak balik, dan gaji mereka dibanding dengan statutory bodies di Sabah memang begitu rendah. Tapi baru saja dalam beberapa 2-3 bulan ini lulus supaya dia peg, dia disamakan ataupun dia dengan TNB. Jadi ini antara-antaranya di situ, dan sememangnya saya perakui masih ada ruang untuk memperbaiki, tetapi untuk mempersalahkan mereka, karena ini pun di situ pun 90% juga adalah rakyat tempatan. Engineer pun majoritinya adalah tempatan, dan mereka bekerja keras, tapi dengan sekatan yang tertentu dan tarif yang berhormat telah sentuhkan tarif, dia tutupkan dengan tuaran, tutupkan perbahasan mengatakan harap itu tarif tidak dinaikkan. Tapi itulah antaranya tarif hampir 22 tahun tidak kena naik kecuali pada tahun 2011. Tuaran bangun ya. Jadi karena tarif itu rendah, yang terendah di Malaysia, itu ada about almost 14% rendah daripada Semenanjung, dan itu juga menjadi satu halangan untuk meningkatkan pendapatan. Kita dalam proses simakan berbincang dengan kerajaan negeri mengenai perkara. Penjelasan.
Yang berhormat Menteri, saya tidak mempersalahkan individu pengurusan SSB sebenarnya. Saya ingin bertanya, adakah pihak TNB berpuas hati dengan yang Bapak Menteri menyatakan dia bagi KPI pada SSB? Adakah TNB berpuas hati sebagai sebuah syarikat yang disenaraikan di bursa saham dengan kedudukan sebuah anak syarikat dalam keadaan yang begitu, ya, yang bergantung kepada grant dan subsidi daripada kerjaan persekutuan? Itu satu. Yang kedua, kalau pihak TNB tidak berpuas hati, tidak dapat kalau TNB tidak berpuas hati dan keadaan anak syarikatnya begitu, apakah pihak TNB tidak akan mencadang sesuatu untuk merubah keadaan yang ada sekarang? Sebagai contoh, adakah dia boleh berterusan dengan keadaan begitu, lepas tu kita mempunyai cabaran untuk menaikkan tarif, lepas itu dari segi power purchase agreement dengan IPP yang sedia ada, yang memang pun tidak boleh dikaji semula dan sebagainya. Mohon penjelasan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya pihak TNB dan juga dalam keadaan yang bukan senang kerana cumulative advances yang telah diberi oleh TNB kepada SASB hampir meningkat 1.8 bilion, okay, untuk menutup ruang dari segi pendapatan dan dari segi OPEX tersebut. So sememangnya I don't have to inform you, but mereka terbuka kalau ada bidder, untuk nak take over pun dia terbuka sebenarnya dalam keadaan tersebut. Tapi dalam keadaan begitu, dia sebagai utility negeri yang perlu dilindungi, maka saat ini dia masih lagi di bawah jagaan TNB, walaupun TNB pernah membuat cadangan sebenarnya untuk divestment, terus terang ya kepada Dewan Yang Mulia ini. Tapi selagi dalam pandangan kita dia belum ke tahap yang mempunyai nilai yang tinggi, dia masih lagi dalam bentuk insolvency, saat ini hanya sekedar boleh recover kira-kira 80% saya katakan cost di situ. Maka dia perlu bantuan, dia perlu sokongan demi rakyat Malaysia di Sabah daripada pihak kerajaan pusat. Jadi kalau ada apa-apa proposal nak serahkan kepada kementerian, kita terbuka di dalam perkara ini. Yang keseluruhan saya katakan pihak SASB juga sebenarnya dalam keadaan di mana mereka telah pun membuat perubahan di mana yang perlu melalui strategic planning. Juga McKinsey baru saja diamanahkan oleh pihak TNB dan Suruhanjaya Tenaga untuk membuat kajian dalaman. Bagaimana lagi nak buat peningkatan dari segi pengurusan dan juga dari segi memperluaskan pendapatan mereka. Yang Tuan, putatan saya mau sampai sudah MTA HPI itu. Ya, terima kasih Datuk Menteri. Saya sebenarnya menunggu jawapan Menteri soal walaupun dijawab tadi secara keseluruhan bahawa kita tidak boleh ambil dengan menyelesaikan masalah dengan overnight. Memang saya setuju. Perkara penjanaan elektrik Sabah itu bukanlah perkara yang kecil. Memang saya sedar bahawa tugas Menteri ini memang berat untuk mengatasi masalah kekurangan penjanaan kuasa elektrik di Sabah. Tetapi apa yang saya lihat, yang walaupun kata Menteri, we cannot do it overnight, melihat dengan penggerakan Menteri di seluruh Sabah bahawa ada program-program yang tertentu yang menyelesaikan masalah kekurangan penjanaan elektrik di Sabah. Jadi adakah, yang soalan saya itu, adakah kementerian sudah mengenal pasti jenis-jenis program dan di mana letak-letaknya, dan apa, adakah ia melalui loji minyak, adakah ia melalui solar, adakah dia melalui biomass, dan adakah tempat-tempat itu sudah dikenal, dan adakah projek-projek ini sudah mulai dibina atau dilaksanakan. Itu soalan saya.
Tapi sebenarnya saya menunggu jawapan itu. Oke, terima kasih. Last round untuk Diulang semula soalan yang dibahaskan sebenarnya. Tunggu. Untuk makluman yang berhormat dan yang berhormat Tuan, mereka yang telah membahaskan perkara-perkara berkaitan dengan bekalan tenaga di negeri Sabah, pada saat ini misalnya diversification kita untuk dari segi energy mix pun sedang kita bertindak dengan pantas. Saat ini pada saat ini 67% daripada gas, diesel 14%, ada fluid oil 9%, biomass 4%, hydro 7, dan untuk masa akan datang ini saya katakan tadi 385 meg on stream by tahun depan, dan usaha yang lain ini adalah antaranya satu Ulu Padas 180 megawatt itu on stream 218 kita kalau kita boleh kick off project pada pada tahun depan. Cadangan 300 megawatt di Lahad Datuk dengan menggunakan gas LNG dalam tempoh 1 bulan ini harus diputuskan perkara ini sebab dari segi kos memangnya begitu tinggi. Memang yang berhormat Tuan telah menyentuhkan perkara arang batu ini. Kalau tengok betul ini yang paling rendah lah. Kalau 300 meg coal fired is only about 1.2 B. Kalau LNG, it will be about 2.6 B. Kalau bring in the gas, it will be about 3.2 B. So, kita sedang meneliti option-option ini, khususnya dari segi arang. Penjelasan yang walaupun di negeri Sabah, NGO itu seperti kawan baik yang berhormat Gombak itu, Wang Tat itu, yang mengelilingi dunia, akhirnya jadi politician. So, he's just politicizing all kind of issues, not a genuine environmentalist lah. I'm sorry to pick on him, but I know him. Termasuk untuk tap tenaga generation dari arang daripada Indonesia. Kita sedang di bawah ASEAN IPP, ASEAN Grid Agreement, kolaborasi. So inilah antara. Meanwhile, renewable, we will continue to push. Geothermal, they just got their FIT 30 meg. Dari segi biomass masih ada kota yang belum terpakai habis untuk biomass. Ada kira-kira saat ini biomass saya katakan tadi baru 4 megawatt pada tahun ini, sebenarnya lebih daripada itulah kalau mau lihat betul. I think this data is a bit outdated. Dari segi biomass TSH plus Seguntur 2 di sana pun dekat 22 megawatt, ya, and the potensi masih banyak. Tapi it's easy to talk about generating power from biomass. When it comes to acting on it, bukan senang. Mills are dispersed everywhere. KPI for mills manager is to get as much oil, not to get money from the waste. So it's not so easy. Tetapi kita welcome siapa-siapa investors dan juga entrepreneurs yang ingin melabur dalam sektor tersebut. Mengenai dengan Berhormat, boleh saya sebut jual satu, air ini, ya. satu saja dalam yang hal. Oke, yang soal semua ada gas dengan arang batu tadi itu. Memang populer bagi rakyat untuk mengatakan bahwa arang batu ini, coal ini jangan, dan baru ini saya punya kawan dari Sandakan daripada Pertamina Balu juga beritahu kita pressure kerajaan janganlah arang batu dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, bila kita menggunakan gas, kita tidak beritahu berapakah subsidi yang kerajaan harus bayar untuk tarif nanti. Sebab ini gas ini jauh lebih mahal daripada berbanding dengan arang batu. Jadi barangkali yang berhormat perlu sebut ini sebab supaya rakyat sendiri pun boleh faham dari segi pilihan kita, dari segi energy mix tadi itu. Kalau kita arang batu, bagaimana? Berapa cost dan dari segi subsidi kerajaan yang perlu diberi? Kalau gas, bagaimana? Mohon penjelasan. Memang betul juga itu. Barangkali dari segi pemberi penerangan kepada pihak umum, kita perlu ambil kira elemen subsidi. Dari segi coal ini, arang batu, dia at world price. Okay? Dia sekadar at world price. So, it's almost reflective of
the cost that TNB level is almost actually is world price plus some margin for them, you know. Tapi dari segi gas memangnya ini dan juga diesel dan seterusnya dia the subsidy element, you know very much. I don't apa ini perlu analisa sedikit untuk negeri Sabah. Tapi sememangnya pada masa ini kebanyakan mereka adalah 640. Kalau market price is 44. 36 I think for MMBTU. So memang begitu besar sekali. Jadi untuk bagi rakyat menghayati option-option mereka perlu diberitahu the real cost of energy. Barulah kita boleh. Okey, saya rasa cukuplah itu untuk negeri Sabah, kecuali ini Yang Berhormat Tuan menyentuh perkara ini Majlis Teknologi Hijau, ya. Dan ada 1 juta peruntukan untuk negeri. Ada beberapa ahli yang berhormat juga yang menyentuh ini. Ini adalah untuk jawatan kuasa Majlis MTPH-PI di peringkat negeri. Saat ini hanya 1 majlis di peringkat pusat. Kita bercadang dan telah pun diputuskan dalam mesyuarat MTPHI baru-baru ini untuk menubuhkan jawatan kuasa tersebut di peringkat negeri. Jadi dia akan dipengerusikan oleh ahli yang berhormat Menteri Besar dan sekaligus melibatkan pergerakan dan program untuk promosi penggunaan teknologi hijau dan seterusnya, dan sekaligus akan bekerja sama dengan pihak agensi-agensi yang berkenaan, khususnya agensi-agensi pendidikan, pelajaran, Kementerian Pelajaran. Pihak Kedah seperti mana yang dimaklumkan dalam ucapan belanjawan telah pun setuju menubuhkan satu yayasan yang kita sebut Yayasan Hijau Malaysia ataupun Ya Hijau. Dan ini bertujuan untuk bekerjasama dengan pihak MGTC, Malaysian Green Technology Corporation, untuk membawa pendedahan mengenai dengan penggunaan dan gaya hidup hijau di peringkat belia, di peringkat sekolah, di peringkat wanita, di peringkat akar undi. Karena we believe untuk memupuk semangat energy efficiency, kasih off light, jangan buang sampah, jangan memboros air, you have to start with the young people. Dan ini tujuannya, dan dia akan bekerja sama sekaligus dengan MTPH di peringkat kawasan. Ahli yang berhormat seterusnya daripada Sarawak telah menyentuh juga mengenai dengan perkara berkaitan dengan air, serta juga berkaitan dengan dam di Sarawak dan seterusnya. Saya hanya mengatakan di sini bahawa perkara air di negeri Sarawak dan Sabah ini adalah sebenarnya di bawah jagaan negeri masing-masing. Akta wasiat tidak berkuasa di negeri Sabah dan Sarawak kerana kedua-dua negeri telah pun dikecualikan dari segi bidang kuasa wasiat, kecuali mereka sendiri setuju dan memohon supaya akta pengurusan perkhidmatan air itu dipanjangkan kedua-dua negeri. Maka dengan itu, peranan kerajaan persekutuan dalam kedua-dua negeri adalah sekedar sebagai tempat pinjam duit, almost like that, ya. Jangan minta pinjaman dan seringkali juga minta perkara seperti dana grant, maka kita tidak ada kuasa keseluruhan untuk memantau ataupun menyelaras perkara berkaitan dengan air. Mengenai dengan dam ini ataupun ampangan yang disentuh, perkara-perkara seperti ini juga bagi kuasa-kuasa berkaitan dengan ampangan di negeri Sarawak, dia sekaligus di bawah kuasa bidang kuasa kerajaan negeri. Karena ampangan ini 3 jenis kurang-kurangnya. Ampangan untuk tenaga, ampangan untuk air, ampangan untuk irrigation, ya. Dan seperti di Semenanjung juga, kecuali ampangan untuk perihal air sebahagiannya, ampangan yang berkaitan dengan bekalan tenaga, dia di bawah kawalan Kedah kementerian ini. Tetapi bagi di negeri Sabah dan Sarawak, dia sekaligus adalah di bawah bidang kuasa negeri masing-masing. Mengenai dengan yang disentuh oleh Yang Berhormat Bangsa Maju, kawan
lama kita, tapi dia sudah pergi lari sebelah sana. Ngawe hise. Dan juga beberapa 2-3 ahli yang berhormat yang lain yang telah pun menyentuh berkaitan dengan perkara di Cameron, Ampangan di Cameron Highland. Saya telah pun jawab ini dengan panjang lebar 2 kali di Dewan Yang Mulia ini. Dan sekali lagi saya mau menyentuhkan bahawa dalam apa yang terjadi pada 23 hari bulan Oktober itu, dan tindakan-tindakan yang telah dibuat oleh pihak TNB telah sebenarnya memenuhi SOP yang telah ditetapkan dalam perkara ini. Hanya pada waktu itu hujan yang begitu kuat sekali. Dalam 2 hari itu adalah kira-kira berapa? 70 mm dalam 1 hari. Dan average di sana sekedar untuk 1 bulan adalah kira-kira 280 mm ataupun 300 membanding. So you're talking about almost berapa? Divided by 6 is almost 30% dalam 1 hari air turun pada pertengahan malam 22 itu dan awal 23 hari bulan Oktober. Dan dengan itu air betul cepat meningkat. Okey. Sama juga. Seperti mana saya katakan. Dengar dulu, saya kasih berjelas dulu. Air meningkat. Dan mengikut SOP apabila dia sampai kepada 3,504, dia mesti activate semua. Okey, termasuk makluman kepada pihak polis, pada pihak bomba dan seterusnya. Dan pada sebenarnya 20 dia punya ketinggian 207 itu dia pasang siren. Nah, yang berhormat mengatakan orang tidur macam mau dengar siren. Sebenarnya itu Ampangan, kalau yang berhormat pernah ke sana, tidak juga jauh daripada kawasan pekan kecil ya, di situ. Okey, tapi masalahnya sebenarnya satu, air dengan cepat naik. Kedua, lumpur yang turun. Masalah di situ tidak ada satu pihak yang boleh dipersalahkan. Satu, hujan kuat yang cepat untuk naik. Kedua, lumpur daripada upstream. Karena orang buka tanah tanpa peraturan, lumpur turun saja. Itu satu. Di bawah pula di sana, di bawah Ampangan sana, orang buat rumah di atas itu sungai. Yang bukan lagi sungai, macam parit saja. Tapi kalau angin, kalau hujan kuat, memang dia akan banjir juga. Sekolah pun ada di sana. Sorry to say lah, satu pasar umum pun ada di sana. Banyak bengkel. Dan bila dikeluarkan sebenarnya dia lepaskan 1 inci saja daripada di situ. Pada first run itu pun lumpur turun, bukan lagi air turun tapi lumpur turun, dan air yang bertekung lagi di situ menjadikan maka mangsa yang terjadi. Dan ini mengenai dengan cadangan yang berhormat bangsa maju, supaya ini orang-orang ini pegawai-pegawai engineer kita di-charge dengan membunuh dan seterusnya. Saya rasa itu luar biasa dari segi perundangan yang ada di Malaysia. Mereka telah mematuhi SOP yang ada dan langkah-langkah diambil, namun tidak mencukupi untuk menyelamatkan keadaan waktu itu. Lepas saya lawat di situ, saya telah minta TNB revise itu SOP. Dan sekarang ini dalam stage bersama dengan Majlis Keselamatan Negara, kita telah kurangkan 3,000, bukan lagi 3,004 kaki, ya, 3,500. Dia masih activate warning system. Sebelum pun 3,504 according to the previous SOP. So kita telah mengatakan apa yang perlu dilaksanakan, dan di situ semua pihak perlu dipersalahkan. Karena dari segi yang membuka tanah, dari segi enforcement, dari segi enforcement downstream di bawah, karena diorang semua saya melihat sekolah pun duduk di situ. Jadi siapa yang dipersalahkan? Saya rasa perlu kita bekerja sama untuk menyelesaikan perkara. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, kawan baik. Tetapi ini perkara tidak boleh memperkecilkan. Sebab apa? Ini Ampangan atau dam di Cameron Highland sudah dibina lebih kurang 30 tahun. Dan walaupun itu hujan lebat, apa sebab tidak ambil langkah yang lebih proaktif? Dan juga saya ingat kalau panggil TNB buat siasatan sendiri memang tak boleh. Mesti panggil audit dari luar TNB. Terima kasih.
Ya, pihak kita sedar juga dalam perkara ini, dan itulah untuk makluman seperti mana saya bentangkan pernah di Dewan Yang Mulia ini minggu lalu, bahawa pihak Jabatan Perdana Menteri telah mengarahkan supaya satu badan kawal selia harus ditubuhkan untuk tujuan mengawasi semua ampangan-ampangan di negara kita ini, termasuk dari segi technical perspektif, seperti dari segi engineering. Karena saya katakan tadi, kira-kira 30 lebih jumlah ampangan. Sebahagian adalah ampangan tenaga, sebahagian adalah ampangan air, sebahagian adalah ampangan irrigation, ya. Dan untuk makluman, kebanyakan mereka ini sudah tua-tua dan perlu diawasi dari engineering dan seterusnya. Jadi perlu satu badan kawal selia. Pihak kabinet akan mempertimbangkan perkara ini dalam masa yang terdekat, karena pemandu telah mengadakan satu lab dan cadangan-cadangan telah pun dibentuk untuk tujuan pengawalan dan juga badan pengawal selia berkaitan dengan ampangan-ampangan di negara kita ini, daripada terletak di dalam tangan jabatan-jabatan tertentu yang tidak diselaraskan. Oke, terima kasih. Saya ingin terus maju. Ada beberapa lagi perkara sebelum saya akan perkara kemuncak, yaitu perihal air di negeri Selangor. Satu lagi perkara yang telah pun dari sebelah sini depan kawan Bakri nak tanya satu soalan. Bakri tak ada ucap. Tadi tak sempat. Tak ada ucap pulang. Ya, dengan TNB. Pendek saja. Saya nak minta penjelasan. Apa yang pendek? You pendek kah? Ya. Pendek you cakap apa? Tak apa. Soalan yang pendek, Menteri pun boleh jawab pendek saja. Di sini saya nak ingin meminta penjelasan berhubung, adakah bidang kuasa pemasangan dan penyedagaan yang mampu dibahagikan kepada 3 agensi, iaitu TNB, Tunggu Nanti Baiki, PBT, Perlu Baiki Tunggu, dan Kementerian Luar Bandar. Adakah TNB mempunyai kuasa mutamak untuk memasang dan membaiki? Pudek sahaja minta penjelasan, jawapan. Entah siapa punya nomenklatur itu. Bakri punya kah? You belajar daripada yang jahat-jahat sini. Tidak jahat lah, yang dah miring sedikit lah. Nah, saya pernah menjawab soalan ini, bahawa di kawasan perbandaran ataupun di kawasan di mana kuasa itu adalah di bawah kawasan TNB, maka sememangnya TNB tanpa tunggu pun, ya, adalah badan yang pengawas selia serta juga badan yang menjaga infrastruktur tersebut. Okay? Dan mereka ini dikawas selia oleh satu regulator yang Energy Commission. Luar bandar ini seperti mana yang kita katakan, kalau di negeri-negeri yang lain ini adalah kawasan-kawasan yang baru, kawasan-kawasan yang belum lagi mendapat penjanaan, dan itulah untuk pembinaan infrastruktur tersebut dia dilaksanakan oleh pihak KKLW, dan lepas siap itu baru dia serahkan kepada pihak TNB ataupun di CSB atau SAB kalau di Sarawak. Mereka tidak terlibat untuk membuat apa-apa pembinaan infrastruktur di dalam kawasan yang telah pun menerima penjanaan dan perkhidmatan daripada TNB ataupun SASB ataupun SAB. Kalau ada anomali, ada pernah dikatakan dulu bahawa local government pun ada kuasa pasang, harus ini tidak wujud, ya. Tidak wujud karena dia memang kawasan perbandaran adalah di bawah kuasa bidang perkhidmatan TNB, ya. So kalau ada yang anomali, saya beritahu sama kita, barangkali ini kotak yang sudah tua betul-betul lah, belum lagi kalau pernah dikawal selia. Okey, yang berhormat Greg, itu adalah perkara yang dibangkitkan begitu spesifik sekali. Namun maklumat yang saya beri maklum adalah berkaitan dengan SAIDI di kawasan Greek adalah sebanyak 86 minit pengguna 1 tahun. Bagi kawasan yang sedang membangun, tahap ini adalah
setara sebenarnya saya katakan tadi kira-kira 60 di seluruh negara sama setara dengan UK dan Australia. Demi memperkukuhkan lagi sistem pembekalan listrik di kawasan Greg, terutama di pangkalan hulu, pihak TNB telah mengambil tindakan-tindakan seperti berikut: merentang kabel voltan tinggi 11 kV dari pencawang pembahagian utama banding ke pencawang elektrik belum rainforest dengan kos ringgit Malaysia 150,000 yang telah disiapkan pada pertengahan November 2013 yang lepas. Memelihara pencawang masuk utama baling dengan kos 5,3 juta dan dijangka siap pada bulan Februari 2013. Dan ketiga, meningkatkan keupayaan pencawang pembahagian utama Greg dengan kos ringgit Malaysia 5,72 juta dan dijangka siap pada bulan Julai 2014. Dan yang keempat, merenteng talian voltan 33 kV yang kedua dari pencawang masuk utama baling ke pencawang pengalihan utama pangkalan hulu dengan kos ringgit Malaysia 1,90 juta dan dijangka siap pada bulan Ogos 2014. Saya harap pihak yang berhormat Greg mengambil bahagian, mengambil perhatian, dan apa-apa perlu susulan sila maklumkan kepada pihak kita. Yang berhormat Paya Besar, saya meminta membantu dalam mengatasi masalah bekalan air di negeri Pahang. Saya maklumkan di sini bahwa sememangnya perkara seperti juga di Selangor, nanti saya akan sentuhkan bahwa perkara-perkara mengenai dengan NRW ini adalah perkara-perkara yang di mana negeri-negeri telah migrate kepada Akta Wasiat, maka mereka sebenarnya yang mengendalikan ini. Dan sememangnya pada tahun yang lalu, belum masuk tahun ini, beberapa negeri termasuk negeri Pahang adalah antara negeri yang memang begitu tinggi lah daripada negeri saya sendiri lah, seperti negeri Sabah yang melebihi juga mana Pahang ya 53%, 52,9% peratus lah. Dan ini adalah satu sasaran bagi negeri-negeri yang sudah migrate kepada wasiat akta kita dan pengurusan sekaligus di bawah pengurusan kerajaan negeri, dan kami sekedar menjadi regulator di dalam perkara ini, khususnya dalam bidang tarif. Tapi sememangnya ini dalam saya difahamkan ada satu kajian sedang dijalankan khas untuk negeri Pahang untuk mengatasi masalah berkaitan dengan NRW di peringkat negeri Pahang. Tanjung Karang dan sememangnya Gombak memberi perhatian terus kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan negeri Selangor yang saya akan ulas sekejap lagi. Yang berhormat Bukit Katil mengenai dengan dan juga yang berhormat satu lagi itu yang mengenai dengan meter ya. Sorry, banyak kamu yang berucap yang berhormat tadi, jadi tersisip sedikit di sini sana. Termasuk kulai satu lagi mengenai dengan meter ini, saya hanya mengatakan di sini bahwa meter yang sedang dilaksanakan secara sebahagiannya adalah peringkat pertama, dan banyak aduan-aduan yang telah pun diterima berkaitan dengan soal perkara dengan akurasi, dan saya telah mengambil perhatian mengenai perkara ini dan telah meminta Suruhanjaya Tenaga untuk menganalisa semua aduan-aduan yang telah dikemukakan oleh para customers melalui termasuk beberapa daripada ahli-ahli yang berhormat, dan bersama dengan SIRIM, dan saya telah meminta mereka supaya melantik juga satu lagi pakar rujuk daripada katakanlah daripada university untuk meneliti, dan laporan keseluruhan ialah meter yang dipasang itu adalah meter yang sah dari segi kecakapannya dan telah mematuhi piawaian antarabangsa dan piawaian yang diletakkan oleh pihak SIRIM. Jadi
namun masih terlampau banyak aduan-aduan. Jadi kita akan terus membuat siasatan-siasatan tertentu. My own interpretation dengan izinnya, dia used to mengakali meter yang tidak tepat, see? Dan bila meter yang accurate ini, maka tercerminlah bahawa tenaga sebenar. Dan saya sedia maklum, termasuk di Sabah lah. Ada juga ini 10 tahun dulu saya masih duduk di sebelah sana, pernah satu kontraktor, bukan SSB ya, kontraktor. Cakap, Datuk, belum Datuk lagi waktu itu, YB, mau meter yang cepatkah, yang slow? Ini pernah, karena kontraktor ini bukan pegawai-pegawai SSB atau pegawai technician, tapi kontraktor tertentu. Nampaknya memang boleh dilakukan, tapi dengan teknologi yang baru, meter yang baru ini, okay, the opportunity, peluang untuk interfere with the meter is almost zero, ya. Dan itu juga barangkali dengan itu, karena meter lebih accurate, maka gambaran dari segi cost ataupun sebenar itu meningkat, dan itulah aduan-aduan. Jika masih ada yang spesifik daripada pihak umum, saya sedia untuk mengambil perkara ini ke tahap yang lebih tinggi dari segi penyelesaian. Kita tidak mahu meter yang malfunction, yang tidak betul, tapi di mana yang telah dibuktikan secara saintifik dia adalah betul, maka kita perlu juga adjust kepada penerimaan teknologi seperti ini. Ada juga cadangan-cadangan yang kita boleh monitor meter ini dari segi melalui kamera dan seterusnya, dan pihak kita di Kedah sedang meneliti teknologi yang ada ini yang digunakan di negeri-negeri seperti Korea. Okay, dia install the meter together with camera, tak payah lagi masuk rumah pergi ganggu, dia boleh terhubung dari luar, dia boleh capture the reading, and this will be even more accurate dengan apa sistem yang sedia ada. So bagi yang berhormat Greek, itulah ulasan saya di dalam perkara ini. Okey, bagi yang begitu spesifik seperti mana yang telah pun disebut Bukit Katil, Bukit Katil ini orang yang pintar-pintar, dan mengenai dengan sama juga tarif tenaga. Untuk makluman, so memangnya lah cost of fuel telah pun meningkat, dan usaha kerajaan untuk mengurangkan subsidi adalah satu usaha yang berterusan. Mengenai dengan tenaga,